Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahu fid dunya wal akhirah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim al-mab'uts rahmatan lil alamin. Terima kasih saudara Dr. Yusri. Sahabat-sahabat saya, teman-teman daripada barisan Sekretariat Himpun, Datuk Tan Sri Datin, dan juga wakil-wakil media. Saya akan bacakan dahulu, kemudian saya akan memberikan sedikit gambaran. Himpun Selamatkan Akidah Umat. Sidang media ini diadakan untuk mengisytiharkan kepada umum tentang penganjuran sebuah perhimpunan besar-besar atau besar-besaran yang dinamakan Himpunan Sejuta Umat atau nama ringkasnya Himpun. Himpun yang merupakan inisiatif dan anjuran pelbagai pertubuhan-pertubuhan dan individu yang mewakili umat Islam akan diadakan di Stadium Shah Alam pada hari Sabtu 22 hari bulan Oktober ini bermula jam 2 petang hingga 5.30 petang. Himpun diadakan untuk menzahirkan suara dan sikap umat Islam terhadap siri percubaan memurtadkan umat Islam serta mencemarkan kemuliaan agama Islam di negara kita ini. Umat Islam di negara ini telah mengharungi pelbagai episod hitam melibatkan gugatan dan ancaman terhadap akidah seperti kes Natrah yang agak lama dulu, tahun 1960-an, Jamaluddin Osman, Nur Aisyah Bukhari, isu Interfaith Council Commission IFC, Azlina Jailani, isu penggunaan perkataan Allah, dan terkini kes Damansara Utama Methodist Church, susulan siasatan JAIS pada 3 hari bulan Ogos 2011 yang lalu. Kes yang terakhir ini membuktikan betapa pihak yang mendalangi usaha pemurtadan Islam maupun umat ini semakin berani dan agresif dalam menggerakkan dakwah mereka. Kita melihat bahawa usaha kristianisasi di kalangan orang-orang Islam yang lemah dan terdedah dengan dakwah mereka semakin berleluasa. Pendakwah-pendakwah Kristian bebas memberi khidmat sosial kepada pesakit-pesakit kronik di ward-ward hospital, menganjurkan kelas-kelas tuition untuk anak-anak orang Islam yang diwarnai ajaran Kristian, menyebarkan risalah secara terbuka di tempat-tempat awam dan rumah-rumah persendirian, mengadakan acara-acara hiburan yang ditaja pertubuhan-pertubuhan Kristian, menganjurkan majlis-majlis makan malam Thanksgiving, melibatkan umat Islam dan pelbagai lagi bentuk percubaan mengkristiankan umat Islam. Pada masa yang sama, kita melihat gejala kurangnya kesatuan suara dan kejelasan sikap terhadap pelbagai ancaman terhadap akidah umat ini, termasuk dari kalangan sebahagian umat Islam disebabkan pelbagai faktor, termasuk sentimen politik dan puak. Ini mewujudkan suasana yang memungkinkan terhakisnya benteng pertahanan akidah umat, sama ada dalam bentuk institusi-institusi agama, usaha dakwah dan pendidikan, serta peruntukan undang-undang. Menyedari hakikat ini, Himpun dicetuskan sebagai wadah untuk menyedarkan kembali umat Islam tentang cabaran dan ancaman yang sedang melanda akidah Islam negara ini, khususnya ancaman murtad dan pemurtadan. Himpun juga diharapkan menjadi suatu bukti yang jelas, nyata, bahawa umat Islam boleh dan akan bersatu tanpa mengira latar belakang untuk mempertahankan akidah mereka daripada diganggu-gugat oleh sesiapa sekalipun. Maka Himpun juga ingin menghantar mesej bantahan dan amaran yang jelas kerana sesiapa yang bertindak atau mengeluarkan ucapan yang menghina agama dan menghakis benteng akidah umat. Himpun juga berhasrat menegaskan dan mendukung institusi Raja-Raja Melayu sebagai payung dan penaung dalam menjaga dan memelihara agama Islam di negara ini. Maka Himpun juga diadakan untuk mencari kesepakatan yang boleh dipanjangkan kepada pihak duli yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dan pihak kerajaan dalam hal mempertahankan akidah umat Islam di negara kita. Ia juga bertujuan menyedarkan rakyat tentang wujudnya peruntukan dalam perlembagaan dan undang-undang negeri yang tidak mengizinkan mana-mana pihak mengganggu gugat kesucian Islam
serta tindakan mendakwahkan agama selain daripada Islam kepada orang Islam, atau lebih tepat mendakwahkan agama selain daripada Islam. Inilah di antara asas dan latar belakang di sebalik penganjuran himpun. Dari segi pelaksanaannya sebagai suatu inisiatif umat, sebuah sekretariat himpun yang dianggoti oleh organisasi dan individu dari pelbagai latar belakang telah terbentuk. Sekretariat tersebut dipengurusi secara bersama oleh saya dan daripada Majlis Penyerasan Pertubuhan Islam Nasional atau MAPIN, dan dari Dr. Yusri, Dr. Haji Muhammad mewakili Pertubuhan Pembela Islam, Pembela, manakala Saudara Aminuddin Yahya, Timbalan Presiden ISMA, bertindak sebagai setiausahanya. Himpun adalah sebuah perhimpunan aman dan segala langkah yang wajar akan diambil untuk memastikan bahawa tidak akan wujud apa-apa insiden yang bertentangan dengan keamanan dan undang-undang. Di antara agenda utama himpun adalah ucapan-ucapan wakil masyarakat dan mereka yang mempunyai pengalaman langsung dengan isu murtad, ucapan tokoh-tokoh antarabangsa yang berkaitan dengan isu akidah dan pemurtadan, serta deklamasi sajak, lagu, doa, munajat, serta diakhiri dengan pembacaan resolusi himpun. Resolusi ini kemudiannya dirancang untuk dipersembahkan kepada Kebawah-Duli Raja-Raja Melayu serta pihak berwajib yang lain. Perhimpunan tersebut mensasarkan seluruh lapisan masyarakat Islam, khususnya dari pelbagai pertubuhan, institusi-institusi pendidikan, parti-parti politik, warga korporat, kelab-kelab sukan dan riadah, persatuan seni mempertahankan diri, pasukan beruniform, kelab-kelab belia, jamaah masjid dan surau, komuniti guru dan lain-lain lagi. Berasaskan segala kesedaran dan latar belakang di atas, kami menyeru kepada seluruh warga umat Islam untuk bersama-sama menyahut panggilan mulia untuk menjayakan himpun. Inilah peluang keemasan untuk setiap individu Muslim yang sayangkan akidahnya dan cemburukan agamanya untuk menyumbangkan suatu khidmat bakti untuk tujuan murni ini. Kebersamaan dan kesatuan kita akan mengundang rahmat, taufik dan inayah ilahi, maka akan terhasillah dengan sebabnya suatu benteng yang kukuh dalam mempertahankan akidah umat. Cuma sedikit pembetulan, saya mewakili sebenarnya Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM. Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia. Saudara, sebagai ulasan dan tambahan sedikit, pertamanya judulnya ialah Himpunan Sejuta Umat. Ada orang yang mengatakan bahawa ini tidak praktikal, mana mungkin boleh himpunkan sejuta. Pokoknya berhimpunlah seluruh suara umat dari mana pelosok negara pun, dan dia berhimpun secara simboliknya di stadium yang telah kita umumkan, dan kita percaya bukan sejuta, jutaan umat bersama kita di dalam perhimpunan itu. Dan sebab itu kalimat sejuta itu tidak harus ditafsir sebagai kalimah yang dihitung dengan jari. Dia harus dilihat sebagai semangat yang mendalangi perasaan umat. Jadi judul pertamanya itu kita kekalkan Himpunan Sejuta Umat. Yang kedua yang saya ingin nyatakan juga ialah ini adalah momentum. Ini adalah suatu gerakan yang akan menjadi gelombang. Maka dengan itu ia tidak hanya dilihat sebagai satu perhimpunan, dia akan ada rentetan perhimpunan. Artinya gerakan ini akan jadi gerakan nasional. Akan ada urutan, akan ada kelanjutan perhimpunan-perhimpunan ini. Seperti yang telah dijelaskan, kenapa harus ada perhimpunan ini?
Latar belakangnya ialah ada suatu macam rasa tidak hormat terhadap persepakatan kita membina negara ini, tatkala Islam mesti dihormati sebagai agama persekutuan, dan dengan itu negara ini berpaksikan Islam dengan fundamental akidah umat Islam yang menjadi pokok. Artinya kalau itu digugat, maka tidak boleh dirasa cemas dan terkejut oleh pihak-pihak lain. Kenapa umat Islam bangkit? Kerana kita sudah mengusik suatu persetujuan, persepakatan yang asas, iaitu negara ini negara yang berpaksikan Islam. Kehidupan bersama dalam negara ini sudah dihormati lama, dan kita menyambut ini sebagai hakikat yang tidak boleh ditolak tepi. Kita menyambut agama lain, kita menyambut bangsa lain, kita menyambut aliran yang lain dengan batas-batas perundangan yang ada. Tetapi tak kala ini mulai dipersoal dengan cara-cara yang telah disebutkan tadi, iaitu bukan saja menjalankan yang dipanggil gerakan yang covert, gerakan yang disebut gerakan halus, gerakan secara tak langsung, tetapi matlamatnya adalah akhirnya untuk memindah pegangan umat Islam. Maka kita tidak boleh berkompromi. Sekadar menyelesaikan kes-kes itu, ini kes yang telah dijadikan profil tinggi daripada sejarah Natrah sampai pada kes di UMC. Ini diprofilkan oleh media. Tetapi kita tahu bahawa yang tidak diprofilkan oleh media itu banyak. Kenapa media memprofilkan ini? Kerana ianya dihantar sampai ke peringkat mencabar keputusan di mahkamah, mencabar keputusan mahkamah syariah, mempersoalkan kedudukan dan kewajipan orang-orang bukan Islam menghormati, jangan menyebarkan agama lain daripada Islam kepada orang Islam. Nah, ketika ini dibuat, maka berintitan dan juga berterusan berkali-kali, berulang-ulang, maka kita dapati bahawa sudah ada konspirasi. Bermakna dia sudah menggugat. Dan gugatan ini bukan saja gugatan terhadap akidah umat Islam, tetapi sudah cuba menggugat national security, keselamatan nasional. Kerana tidak mungkin umat Islam akan membiarkan hal ini berlaku. Dan dengan itulah kita mulai merasakan bahawa menarik semua pihak, tidak kira aliran pemikiran politik, tidak kira aliran fokus gerak kerja kemasyarakatan, hendaklah bersatu atas nama mempertahankan kedaulatan Islam dan juga akidah umat Islam. Sebagai sambungan sedikit lagi, jelas saudara lihat di dalam apa yang kita buat ini, kita menekankan bahawa pertama, perhimpunan ini tidak didalangi oleh politik. Kita menjelaskan dan kita mempertegaskan bahawa ini tidak sama sekali didalangi oleh politik. Ini adalah kesedaran murni daripada umat Islam. Yang kedua, kita adakan himpunan ini dalam batas perundangan negara. Kita tidak turun ke jalan, kita berhimpun di stadium. Dan kita telah dapat keizinan untuk berbuat demikian. Yang ketiga, kita juga mengatakan bahawa perhimpunan ini adalah perhimpunan yang nak memberikan message bahawa kita tidak boleh berkompromi tentang menggugat akidah. Jadi mesejnya jelas, tidak berkait dengan perkara yang lain. Dan oleh kerana itu, semua orang yang merasa sensitif dengan hal ini, termasuk orang bukan Islam, yang menghormati negara ini, kita persilakan dan kita alu-alukan bahawa yang kita nak lakukan ialah pertahankan akidah umat Islam, tetapi dengan masa yang sama kita menghormati eksistensi atau yang disebut keberadaan
agama yang lain, supaya mereka tahu bahawa kita bukan hendak bermusuh kecuali ketika mana hal ini diusik. Saudara juga melihat bahawa kita telah mengungkap tentang kedudukan duli-duli Yang Maha Mulia Sultan-Sultan Melayu sebagai penaung, sebagai penjaga kepada agama ini. Kita tetapkan bahawa perhimpunan ini nak memperjelaskan bahawa agama ini adalah di bawah bidang kuasa sultan-sultan, dan dengan itu kita hanya nak menyerlahkan bahawa negara ini punya pertanggungjawaban agamanya, iaitu kepada sultan-sultan, dan kita merayu supaya orang faham ini bahawa sultan bertanggungjawab menjaga kepentingan agama Islam di negara ini, dan dengan sebab itu kita akan menyerahkan mesej ini kepada sultan semua negeri-negeri dan juga kepada Sri Paduka Baginda Tuan Agong. Yang terakhir sekali yang saya ingin membuat penegasan di sini ialah himpun ini akan memberi peluang kepada seluruh pertubuhan-pertubuhan Islam dan Melayu untuk turut serta pada pelbagai peringkat. Agenda kita ialah supaya selepas ini kesedaran yang tinggi untuk umat Islam bersatu kerana akidah Islam ini akan dapat kita serlahkan. Sama ada kumpulan yang dipanggil kumpulan kecil di peringkat masyarakat, kumpulan cendekiawan di peringkat tinggi, kumpulan massa, semuanya itu bila menyentuh tentang akidah, kita tidak mungkin tidak boleh bersatu. Tidak mungkin. Jadi ini adalah suatu penterjemahan kepada kemampuan kita untuk bersatu dan menjadi contoh kepada seluruh umat Islam. Dan piagamnya satu, piagam yang saya pernah sebutkan, piagam 3103, surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu pada tali Allah, jangan kamu berpecah. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها